Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 3 kelas SC220B3C ingin membentangkan kepada Ustazah Wan Rashidah Hanim binti Wan Muhammad dan rakan-rakan sekelas tentang globalisasi yang dibawa oleh imigran kepada masyarakat Malaysia. Nama saya Ahmad Faik bin Muhammad Syafuddin. Saya Muhammad Airi bin Ahmad. Saya Nur Fatihah binti Abu Hassan. Saya Nur Azwarina binti Rosli. Saya Muhammad Ali Bakim bin Alias. Saya Nur Alia Syahani binti Azhari. Kami telah diberi tugasan kumpulan untuk menyiapkan satu kajian tentang globalisasi dan kesan-kesannya terhadap rakyat Malaysia. Baiklah, adakah anda tahu apa itu globalisasi? Menurut Kamus Pelajar edisi kedua, perkataan global itu sendiri bermaksud mampu berdaya saing di peringkat global atau antarabangsa tetapi masih berpegang teguh pada jati diri lokal iaitu tempat kelahiran. Manakala, menurut dua makalah dalam buku yang berjudul Dinamika Bangsa Melayu Menongkah Arus Globalisasi terbitan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM pada tahun 2004, istilah global itu adalah gabungan antara perkataan global dan lokal. Istilah globalisasi ini juga dirujuk sebagai salah satu istilah perniagaan yang bermaksud proses penyesuaian produk atau perkhidmatan ke kawasan atau budaya tempatan di mana mereka dijual. Istilah ini muncul buat pertama kalinya pada akhir tahun 1980-an dalam majalah pengurusan Harvard Business Review HBR. Manakala menurut ahli sosiologi Roland Robertson yang mempopularkan istilah ini sebenarnya, globalisasi ini adalah menerangkan proses dan hasil penyesuaian tempatan baru terhadap tekanan global. Terdapat dua objektif kajian ini dilakukan, iaitu yang pertama untuk menyatakan faktor dan cara globalisasi ini berlaku di Malaysia. Yang kedua adalah untuk mengkaji impak atau kesan globalisasi ini ke atas rakyat Malaysia. Saya akan menerangkan mengenai faktor-faktor kemasukan golongan imigran ke negara kita. Sebelum abad ke-19, penduduk Tanah Melayu terdiri daripada orang Melayu, orang asli, kaum Bumi Putera, Sabah dan Sarawak dan terdapat juga pedagang-pedagang asing yang mula menetap di Tanah Melayu. Contohnya seperti orang Arab, orang Cina dan India. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi kemasukan golongan imigran pada ketika itu. Faktor yang pertama ialah faktor penolakan. Kejadian bencana alam seperti banjir, kemarau dan gempa bumi yang melanda di negara-negara yang besar seperti India dan China telah menjejaskan industri pertanian mereka sehingga menyebabkan berlakunya kekurangan sumber makanan dan ekonomi mereka juga turut terjejas. Selain itu, kerajaan China sendiri yang merupakan faktor penolak yang menggalakkan penghijrahan rakyatnya ke negara-negara lain. Kos sara hidup yang tinggi seperti di negara China dan India telah menyebabkan ramai di antara mereka mengambil keputusan untuk berhijrah. Faktor yang kedua pula ialah faktor penarik. Penghijrahan golongan imigran China dan India dikaitkan dengan kedatangan British ke negeri-negeri Melayu. British telah menggalakkan perusahaan perlombongan dan penanaman getah yang menyebabkan ramai tenaga buruh diperlukan pada ketika itu. Justeru, pihak British telah mengimport buruh-buruh asing yang datangnya daripada negara China dan India. Pihak British juga telah menyediakan pelbagai kemudahan kepada mereka untuk memasuki Tanah Melayu, antaranya ialah subsidi tambang dan jaminan keselamatan. Peluang ekonomi yang banyak serta kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh pihak British telah menarik minat golongan imigran untuk masuk ke Tanah Melayu pada ketika itu. Seterusnya ialah kemasukan imigran ke Malaysia.
Buruh Cina datang ke Malaysia melalui dua cara, iaitu sistem Kangcu dan sistem kredit. Sistem Kangcu menggalakkan orang Cina yang menetap di Singapura berhijrah ke Tanah Melayu. Sistem ini juga dikenali sebagai sistem Kangcu kerana buruh-buruh Cina yang berhijrah ke Tanah Melayu akan diawasi oleh seorang ketua atau digelar sebagai Kangcu bagi memastikan kebajikan keselamatan mereka terjamin. Seterusnya ialah sistem kredit. Sistem kredit ialah di mana buruh-buruh Cina ini berhutang dengan ejen yang membawa mereka ke Tanah Melayu. Ejen ini akan menyediakan segala pengangkutan, pemakanan serta tempat tinggal mereka sewaktu di Tanah Melayu. Jadi, buruh-buruh Cina ini terpaksa bekerja dengan ejen tersebut sehingga mereka dapat selesaikan hutang mereka. Bagi buruh India pula, mereka berhijrah ke Tanah Melayu melalui dua sistem, iaitu sistem Kangani dan sistem buruh kontrak. Sistem Kangani ialah sistem di mana majikan akan menghantar seorang pekerjanya ataupun dikenali sebagai Kangani untuk pulang ke kampung halaman di India. Tugas Kangani adalah untuk mengumpul dan mengajak seramai mana orang yang boleh untuk berhijrah ke Tanah Melayu bagi bekerja di bawah majikan tersebut. Yang kedua ialah sistem buruh kontrak. Sistem buruh kontrak ialah sistem yang mana pemilik ladang yang berada di Tanah Melayu akan membuat pesanan kepada ejen yang berada di India. Tugas ejen yang berada di India adalah mengumpul dan mencari orang India yang ingin berhijrah ke Tanah Melayu untuk bekerja. Pada zaman moden pula, Malaysia menghadapi cabaran untuk menangani pendatang tanpa izin. Pendatang tanpa izin ini melakukan pelbagai cara serta kaedah untuk memasuki Malaysia secara haram. Pendatang tanpa izin ini datang ke Malaysia melalui sempadan daratan antara dua buah negara, melalui perairan ataupun melalui pintu masuk utama dengan menggunakan visa pelancong, tetapi mereka telah menetap dan tinggal di Malaysia melebihi tempoh yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Di sini jelas kita dapat lihat bahawa pelbagai cara imigran datang ke Malaysia. Seterusnya, saya akan membincangkan mengenai kesan globalisasi ke atas pemakaian masyarakat di Malaysia. Umum mengetahui bahawa pemakaian sangatlah penting untuk melambangkan satu identiti terhadap sesuatu kaum di Malaysia. Umum mengetahui bahawa pemakaian diguna pakai secara turun-temurun dari datuk nenek moyang mereka sehinggalah sekarang. Sedia ada di setiap masyarakat di Malaysia. Antara contoh kesan globalisasi ke atas pemakaian masyarakat di Malaysia ialah pertama sekali, pakaian masyarakat Melayu. Pakaian masyarakat Melayu kini dipengaruhi oleh pedagang-pedagang Arab yang datang berdagang di tanah Melayu di samping menyebarkan agama Islam. Pemakaian masyarakat Melayu kini lebih sopan berbanding pemakaian masyarakat Melayu sebelum kedatangan pedagang-pedagang Arab. Umum mengatakan bahawa sebelum kedatangan pedagang-pedagang Arab, masyarakat Melayu mengikut pemakaian berteraskan agama Hindu-Buddha, iaitu lelaki hanya mengenakan dua kain sahaja, iaitu satu diikatkan di kepala dan satu digunakan sebagai cawat, manakala perempuan menggunakan tiga helai kain sahaja, iaitu kain kembang, kain sarung dan kain selendang. Selepas kedatangan pedagang Arab di tanah Melayu, masyarakat Melayu mula memakai pakaian lebih sopan kerana penyebaran agama Islam terhadap masyarakat Melayu. Selepas kedatangan pedagang Arab, masyarakat Melayu mempunyai dua jenis baju, iaitu baju tunik dan baju alam. Baju tunik merupakan baju yang ditubuh pada bahagian leher, berkain kapas hijau dan di bahagian bawah dililitkan dengan kain sutera. Manakala baju alam merupakan baju berlengan pendek berleher tunik dan berkancing sebutir emas. Baju alam kebiasaannya dipakai oleh golongan raja-raja dan keluarganya
sebagai baju bersahan. Baju alang merupakan baju yang dikekalkan sehingga kini dan dijadikan sebagai baju kurung dan baju Melayu. Untuk lelaki, baju Melayu iaitu baju alang tidak akan dikenakan sebutir emas kerana lelaki dilarang untuk memakai emas sebagai perhiasan mengikut agama Islam. Selain itu, saya akan menerangkan kesan lokalisasi ke atas kesenian masyarakat di Malaysia. Mengikut Kamus Dewan, kesenian merupakan perihal seni yang berkaitan seni keindahan, manakala kebudayaan merupakan keseluruhan cara hidup yang merangkumi cara bertindak, berkelakuan dan berfikir serta segala hasil kegiatan dan penciptaan yang berupa kebendaan dan kerohanian sesuatu masyarakat, tamadun, peradaban dan kemajuan, iaitu akal budi. Apakah kepentingan kesenian? Kesenian juga dapat melambangkan sesuatu kaum kerana mereka mengamalkan dan itu menunjukkan keistimewaan sesuatu kaum. Kuda kepang merupakan satu kesenian dan kebudayaan yang disajikan oleh 9 orang penari bersama kuda kepang yang diiringi bersama alunan gong dan getang mengikut irama. Penari-penari tersebut akan menggerakkan kuda kepang mereka ke kiri dan ke kanan mengikut irama yang dialunkan. Seperti yang sedia maklum, kuda kepang merupakan kesenian dan kebudayaan masyarakat negeri Johor. Tetapi, adakah kita tahu bahawa kuda kepang merupakan kesan kemasukan imigran ke dalam Malaysia? Ya. Kuda kepang merupakan kesan kemasukan imigran masyarakat Jawa Indonesia ketika mereka memasuki ke negeri Johor. Mereka membawa kebudayaan kuda kepang ke negeri Johor dan seterusnya masyarakat negeri Johor mengamalkannya dan membudayakan kuda kepang sebagai kebudayaan dan kesenian yang teristimewa bagi rakyat negeri Johor. Kuda kepang berasal daripada Jawa, Indonesia. Kuda kepang yang didendangkan di negeri Johor dan di Indonesia amatlah berlainan kerana di negeri Johor mereka telah mengadaptasikan dengan memasukkan unsur-unsur syirik dan khurafat yang membuatkan kebudayaan kuda kepang amatlah teristimewa di negeri Johor. Manakala di Indonesia tiada unsur-unsur seperti berikut. Globalisasi menekankan pada standard sesuatu produk. Standard bermaksud sesuatu produk diciptakan supaya ianya boleh digunakan di seluruh dunia. Tetapi, globalisasi membawa makna yang berlawanan. Globalisasi mensasar strategi dalam pasaran global namun mengekalkan standard dengan menepati citarasa tempatan sesebuah negara. Contoh mudah yang kita dapat lihat adalah seperti McDonald, KFC, Starbucks dan lain-lain lagi. Bagaimanakah globalisasi ini berlaku? Mereka memasuki pasar Malaysia dengan mengekalkan standard dalam menu serta mengikut citarasa tempatan. Kesannya adalah, contohnya, KFC Malaysia menyediakan menu yang serupa dengan citarasa tempatan iaitu nasi lemak KFC. Apakah kesan lokalisasi tersebut? Kebaikannya adalah, lokalisasi dapat membuka lebih banyak peluang pekerjaan bagi tenaga tempatan. Keburukannya pula adalah, lokalisasi dapat menghapuskan produk tempatan kerana permintaan ke atas produk tempatan semakin berkurangan. Perkataan imigrasi dengan membawa maksud kepada pergerakan orang-orang dari sesebuah negara yang lain di mana mereka bukan warga negara tersebut. Apabila berlakunya imigrasi dalam negara kita, agama di Malaysia semakin bertambah. Antara agama yang diperkenalkan dalam negara Malaysia adalah agama Islam, iaitu agama pertama di tanah Melayu. Buddha adalah agama yang dibawa masuk untuk orang Cina. Hindu adalah agama yang dibawa masuk untuk orang India. Kristian pula agama yang dibawa masuk oleh penjajah ketika itu. Apabila berlakunya pertambahan agama di Malaysia, ia menyebabkan berlaku perubahan dalam sosial masyarakat Malaysia. Antara contohnya, perubahan dalam adat
wujudnya pelbagai hari perayaan iaitu Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Deepavali dan Hari Natal. Kesan terhadap pembangunan pula wujudnya pelbagai tempat penyembahan seperti masjid, kuil dan gereja. Dalam pendidikan pula, pelbagai sekolah dan institut akan mengajar anak muridnya tentang sejarah agama dan wujudnya seni kaligrafi. Semenjak dunia digital dan teknologi tinggi diperkenalkan, rakyat Malaysia hidup dalam masyarakat dengan standard berteknologi tinggi. Ini secara tidak langsung mempengaruhi masyarakat tempatan dan kehidupan individu di seluruh dunia. Walaupun kemunculan sumber cyber dalam masyarakat moden memainkan peranan penting dalam pelbagai aspek kehidupan seharian, namun ianya bukanlah sesuatu perkara yang boleh dipandang remeh kerana sekiranya penggunaan teknologi tidak dikawal, ianya akan menjadi satu ancaman kepada masyarakat. Isu jenayah cyber atau keselamatan internet seperti buli cyber merupakan masalah yang membimbangkan masyarakat kini. Sebagai contoh, penipuan yang berlaku dalam perniagaan online. Majoriti dalam kalangan individu mempunyai keinginan untuk membeli barangan berjenama. Mereka tidak memikirkan kesan apabila mereka mendedahkan identiti peribadi mereka seperti nombor telefon, alamat email dan alamat rumah. Hal ini menjadi lebih serius apabila si pembeli sudah membuat bayaran tetapi tidak mendapat barangnya. Pertumbuhan perniagaan produk budaya dipandang baik kerana meningkatkan KDNK dan pendapatan negara, mewujudkan peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan serta meningkatkan imej negara sebagai negara moden dan progresif. Selain itu, sektor pelancongan juga merupakan salah satu sumber yang boleh meningkatkan ekonomi negara kerana ia melibatkan pembangunan aset pelancongan terutama dari segi budaya, komuniti dan tarikan pelancongan. Pembangunan aset tempatan seperti homestay, tanah rancangan Felda, makanan tempatan dan rumah panjang dilakukan dengan berfokuskan penerimaan penduduk tempatan atau kelestarian penduduk tersebut. Kesimpulannya, globalisasi berlaku di Malaysia atas beberapa faktor seperti kemasukan imigran dan konsep dunia tanpa sempadan. Globalisasi sememangnya meninggalkan kesan yang baik serta buruk kepada pelbagai sektor serta aspek di Malaysia seperti cara berpakaian, makanan, amalan keagamaan dan ekonomi.